السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini. Walaupun hari ini saya agak banyak kerja sikit, daripada pagi sampai tengah hari petang. Ada Universiti Prince Songkla daripada Thailand datang untuk dengan KOIPS. Kemudian ada Badan Zakat Nigeria, Afrika datang berbincang. Cuma saya rasa tertarik sikit sebab saya lama tak sebut nama Syekh Osman Fodio, yang merupakan Osman Fodio yang merupakan tokoh. Osman Fodio ni adalah tokoh reform pembaharuan di Afrika, di Nigeria. Dia melakukan gerakan pembaharuan dan juga menghadapi kemungkaran pada zamannya. Cuma zaman ini, saya sebut pada mereka tadi, yang menjadi masalah kepada zaman ini, mereka tadi tu antara pengikut, dia dah tak ada dah, lama dah ada dulu. Oleh kerana kita ni suasana kita ni terlalu dipengaruhi oleh media dan penguasaan barat, sehingga kita takut untuk menyebut nama-nama tokoh-tokoh Islam yang besar. Takut nanti orang kata kita teroris, ataupun takut kita dituduh sebagai terpengaruh dengan idea jihad dan seumpamanya. Sedangkan macam Osman Fodio, dia berjihad menghadapi penjajahan pada zaman dia di Afrika. Hari ini ramai tokoh-tokoh orang tak mau sebut. Nanti dia anggap tidak serasi dengan Barat. Bukan saja takut pada Barat, bahkan takut kepada negara-negara orang Islam sendiri, yang mungkin rasa dengan menyebut nama-nama itu akan menjadi masalah. Saya sebut pada kuliah yang lepas, saya tulis sedikit bahawasanya duka cita Dr. Qaradawi apabila meninggal, diharamkan bukan saja ucap takziah pun tak boleh di Mesir. Tak boleh sembahyang ghaib dia pun tak boleh. Saya kata duka cita Mesir dan beberapa negara buat yang demikian. Duta Mesir di Malaysia komplain pasal Mufti Perlis kata kat Mesir. Dia kata tak patutlah seorang mufti kata kat Mesir. Tapi apa yang saya kata itu benar. Memang pun ada arahan tak boleh. Ulama-ulama di Mesir tak berani mengucapkan. Al-Azhar tak berani mengucapkan. Tambah tokoh-tokohnya, mufti-mufti memang tak berani ucap kepada Qaradawi. Ucapan takziah pun tak berani. Padahal Muslim meninggal. Sebelum itu mati tokoh di Barat, semua orang ucapkan. Bahkan kadang-kala dalam dunia Islam, orang-orang Islam itu sendiri yang mencetuskan pemusuhan sesama Muslim sebagai satu senjata yang digunakan supaya orang lain mengutuk sesama Muslim.
Saya buat contoh dahulu. Bila kita buat contoh, dia kata tengok, Perlis perlu Wahabi. Saya kata Perlis tak ada. Muqarrar Perlis, baca buku Muhammad Abdul Wahab, tidak ada. Tidak ada kita kata mana-mana dalam fatwa kita merujuk kepada bukunya ataupun merujuk kepada pandangan fiqhnya, tak ada. Tetapi menuduh satu orang tokoh dengan tuduhan yang tidak benar adalah tidak wajar. Contohnya Muhammad Abdul Wahab menggalakkan jihad berperang sesama Islam ataupun jihad memerangi musuh Islam, memerangi orang bukan Islam. Dalam ensiklopedia Muslim World, Al Esposito, dia tulis tentang Muhammad Abdul Wahab. Dia kata yang menarik dalam buku Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada satu bab pun tentang jihad. Tak ada. Mungkin dia tak sempat tulis ke apa ke, tak ada. Dia cerita bab tauhid, bab tentang solat, bab tentang bid'ah, tentu ada. Tapi dia tak ada bab tentang jihad. Tapi bila orang jihad ni, ini semua idea Muhammad Abdul Wahab. Tapi kalau kita kata Muhammad Abdul Wahab tak pernah tulis bab jihad, jadi entah Wahabi lah. Aku bagi tahu fakta. Satu orang dituduh mencuri. Kita kata dia tak mencuri. Jadi hang sokong pencuri lah. Macam tu punya mangkuk tu ada. Kan? Jadi dunia Islam, kenapa ni kadang-kadang berkelahi saja nak cari pasal. Kerana apa? Kerana kepentingan kumpulan, kepentingan aliran, bukan kerana kepentingan agama. Ini berlaku sejak dulu sampai sekarang dalam berbagai-bagai agama. Bukan agama Islam saja, Kristian, Yahudi menghadapi masalah yang sama. Kita kembali pada hadis kita. Tentang hadis yang berikutnya masih lagi dalam kitabus salat, tentang bab sifatus salat, bab sifat salat. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Hakim. Disebut di sini, diriwayatkan oleh Hakim, tetapi kalau kita lihat kepada matan ini, ialah matan ini matan yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim ada, tapi menghampiri matan ini. Wallahu ta'ala alam. Jika Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut rawahu Ibn Hibban, mungkin lebih tepat dengan dia menyebut juga wal Hakim semua, kerana lafaz ini ialah lafaz Ibn Hibban. Tapi tak apa, alim dia, muhafiz, dia menulis daripada ingatannya. Kadang-kadang berlaku hal-hal seperti itu. Kalau kita nak ingat macam dia, kita tak mampu. Tapi dah kita baca, kita boleh buat perbandingan. Hadis ni Wa'il bin Hujur, sebelum saya nak bincang tentang hadis ni sikit bagi orang yang, hadis ni diriwayatkan oleh Hakim. Al-Hakim, dia kata Hakim meriwayatkan hadis yang hampir begini, sekurang-kurang 2 tempat di dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ialah kitab Al-Hakim tulis. Dia memasukkan hadis-hadis yang dia nilai sebagai memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, ataupun Bukhari ataupun Muslim, yang tak ada di dalam kitab sahih itu, 2 kitab sahih itu. Jadi dia buat Al-Mustadrak. Jadi dia masukkan hadis-hadis, antaranya hadis ini 2 tempat dia masukkan. Cumanya para ulama hadis, apabila Al-Hakim memasukkan, ulama hadis nilai hadis ni, dan mereka ada beberapa isu dalam hadis ini, tapi kesimpulan hadis ini, kita simpulkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Cuma isunya ialah dalam riwayat hadis ini ialah adanya Husain bin Bashir. Husain bin Bashir, kepada kedua-dua sanad adalah Husain bin Bashir, dan sanad yang kedua Husain bin Bashir daripada Asim bin Kulayb. Husain bin Bashir
dia mudallis. Dia tidak dhaif tapi dia mudallis. Mudallis ni dia ada record, dia skip nama rawi. Kalau satu orang tu skip nama rawi tapi dia tak sebutlah, kata dia ambil daripada, dia sepatutnya ambil daripada rawi A, rawi A ambil daripada rawi B, tapi dia tak mau mention nama rawi A tu, dia terus mention nama rawi B. Ada beberapa sebab. Of course rawi A tu ambil daripada B. Kalau dia kata haddatsani rawi B, sedangkan dia bukan dia dengar daripada rawi B, itu dia pendusta lah. Itu tak boleh pakai. Tapi dia tak kata haddatsani rawi B, dia kata an, daripada rawi B. Betul ya, an tu betul lah. Tapi dia tak dengar directly daripada rawi B. Dalam hadis dia tak boleh, kerana dia tidak berlaku ittisal, sambung. Dia mesti syarat hadis mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu, sanadnya itu hendaklah bersambung. Apa masalahnya? Masalahnya kalau rawi yang dia skip itu lemah, macam mana? Dan kes ni menyebabkan beberapa rawi yang thiqah pada kebanyakan ulama seperti Muhammad ibn Ishaq ditolak sebahagian riwayatnya kerana dia dia daripada, dia panggil an'anah, mengan-ankan. Ni bagi ni pelajar-pelajar hadis yang dengar. Jadi an'anah tu, dia mengan-an itu menyebabkan kita tak tahu dia dengar sendiri ke, dia orang lain yang dengar ni. Ada rawi lain yang dia sembunyikan. Kenapa mereka sembunyikan? Kadang-kadang kerana mereka nak shortcut, tapi kadang-kala kerana mereka rasa kalau mereka mention nama rawi tu, mungkin ada orang tak accept rawi tu. Satu, orang tak terima rawi tu. Dan kadang-kala kerana ada jugalah mungkin sama taraf dengan dia, jadi dia terus nak ambil dengan guru. Macam ni lah, patut dia attend. Macam kita nak pergi faham mudah kampung ni cerita. Dia dengan dia, kita sama-sama anak murid dengan satu guru tu. Kita ponting kelas tu, kawan kita yang dengar hadis tu, kita tak dengar. Apabila kita dengar hadis tu daripada kawan kita, kita tak mau sebut nama kawan kita, terus kita sebut nama tok guru kita. Sebab kalau sebut nama kawan kita, orang kata, oh hang pun ambil daripada dia ke, awak tak ambil terus. Sama ada orang tahu kita penting ataupun orang tahu kita lambat, dia menyebabkan berlakunya yang dinamakan dengan tadlis. Panjanglah cerita tadlis ni, sehingga ulama-ulama asma'ul mudallisin, nama-nama orang kaki tadlis. Jadi panjang perbahasannya, tapi saya nak sebut tentang Hushaim bin Bashir, tadlis, dan kemudian tapi hadis ini dikuatkan oleh jalan lain. Tak apa. Ni yang mana faham, tak faham, buat macam faham. Wa an Wa'il bin Hujur, daripada Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur adalah sahabat Nabi SAW daripada Yaman. Dia daripada Sadah, daripada ketua kaum dia. Ni ada orang ada kedudukan dalam kaum. Bukan semua orang ada kedudukan ni. Bukan semua orang ni boleh menjadi pemimpin. Kan? Kalau dia, kerana sebab tu bukan kita tengok semua orang boleh jadi pemimpin. Sebab tu Nabi kata tafaqahu qabla an tusawwid. Umar kata tafaqahu qabla an tusawwid. Kamu faham sebelum kamu menjadi pemimpin. Kan? Kerana ramai orang, sebab tu khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih semasa Islam apabila dia faham. Masuk jahiliyah dia tokoh, bila dia masuk Islam pun dia tokoh, kepimpinan. Orang macam Khalid Al-Walid, dia tokoh. Semasa jahiliyah dia tokoh, bila masuk Islam pun tokoh tu ada, tokoh perang. Kalau masa jahiliyah pun lembek, yang masuk Islam dia teratulah. Mungkin dia lah semangat sikit, berani sikit, tapi taklah nak jadi tangkas. Pemidato. Masa jahiliyah dia pemidato, masuk Islam pun dia pemidato ya.
Cuma kena kita ajar dia bagi betul lah. Kalau masa jahiliah pun tak pandai, kita bagi jawatan pun dia tak pandai juga. Akhirnya kita tak boleh bezalah ayam telur dengan ayam daging. Jadi macam itulah, supaya manusia ini, bukan semua orang boleh memimpin. Sebab tu Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Bukan kerana diskriminasi di dalam memberikan jawatan, kerana kepimpinan ni bukan semua orang boleh jadi. Orang tak erti, kita nak bagi jadi pemimpin tak? Dia pening lah. Dia mungkin baik, tapi dia tak boleh jadi pemimpin. Dia kena tangkas, dia kena bijak, tengok jawatan apa yang dia pegang. Bila Nabi SAW datang pembesar kaum, Nabi address mereka sebagai pembesar kaum. Nabi iktiraf ni kedudukan kepimpinan, sekalipun mereka yang lantik antara mereka. Min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom. Surat masuk kepada yang berhormat ke, yang amat berhormat Rom. Itu dia punya position dia. Nabi tak kata min Muhammad Rasulullah kepada Herakl. Nabi bagi tahu kepada orang besar Rom. Man dakhala dar Abi Sufyan, dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sebab man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan baru dia masuk Islam, tapi dia pembesar Mekah. Rekod Abu Sufyan memang teruk. Dulu perangan Nabi, apa siri peperangan. Tapi bila dia dah terima Islam, kedudukan dia, orang Mekah iktiraf dia, Nabi sebut nama dia. Kerana manusia diuruskan demikian. Soal hubungan dengan Allah, satu cerita yang lain. Ini pengurusan antara manusia. Wa'il bin Hujur daripada Yaman, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nabi itu apabila rokok merenggangkan jari-jarinya, antara jari-jarinya. Maksudnya ketika tangan jari-jari Nabi yang letak di lutut itu, Nabi tak macam ni, tetapi merenggangkan jari. Kita tak cekup lutut tu. Cekup tak cukup. Rapatkan jari. Seperti aliknya apa? Merenggangkan jari ketika bila? Ketika rokok. Wa idza sajada, dan apabila baginda sujud, dhamma asabi'ahu, baginda merapatkan jari-jarinya. Maksud bila sujud, jari-jari ni rapat. Rokok macam ni, sujud ia rapat jari-jari. Kerana dalam riwayat-riwayat lain menunjukkan kerana dia lurus semua jari itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dan itu adalah sifat kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam hadis ni. Cuba kita tengok sifat salat dalam agama. Sampai jari hak duduk di lutut tu pun sahabat perhati tengok macam mana. Masa sujud jari macam mana, sahabat tengok macam mana. Bagi demi untuk memenuhi maksud. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Walaupun kadang-kadang Nabi buat beberapa cara, tetapi semua cara itu mereka tengok dan mereka riwayatkan apa yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang kita warisi. Tanya orang Buddha, macam mana Buddha sembahyang? Dia tak tahu. Bahkan tak ada sanad yang bersambung pun
buku yang bersambung pun di atas cerita demi cerita. Siapa rawinya secara bersambung sanad, sehingga kita tahu rawi itu tidak berbohong, tidak lupa, tidak tersilap, tidak ada nama yang dimasuk di celahan itu yang memasukkan maklumat yang tidak benar. Tidak ada. Agama-agama lain juga tidak ada. Sanad kemuliaan, keistimewaan yang hanya ada di dalam Islam. Tak ada. Orang Melayu cerita hantu hanjebat berdasarkan kepada apa? Hikayat Melayu lama. Salatus Salatin. Buku sejarah Melayu. Itu sahaja. Tak ada sanad, tak tahu siapa pun penulis dia. Dia tu latar belakang apa? Ada nama saja. Benarkah? Kerana dia saja yang cerita, kita terima dia saja. Mungkin dia bohong, mungkin dia exaggerate, mungkin dia tokok tambah cerita tu. Tapi tak ada siapa nak boleh counter. Tidak ada rawi, tidak ada apa. Hanya ada buku yang ditulis yang orang pun tak tahu dia ni siapa, latar belakangnya. Ada naskah lain yang diketemui di Portugis. Rupanya hantuah ni lain pula riwayat dia, lain pula watak dia. Sebahagian tu nampak macam Melayu, yang sana nampak macam dia berketurunan India, kan? Kita mungkin sangka dia orang utara pasal dia hang. Tapi maksudnya pun begitu orang percaya. Meninggallah Qasim Ahmad. Saya buat contoh, family dia boleh dengar saya kata ni. Dia ada tulis buku tentang hikayat hantu. Dia seorang sastrawan. Tapi yang menariknya, dia tak dapat terima hadis tu sebagai sahih. Banyak aspek diri Nabi, aspek sanad yang dia petikaikan. Macam mana tahu dia test rawi ni, kalau kita track Cikgu Bakar kepada dia tu 5 orang cerita sampai hujung pun dah maklumat jadi macam lain. Dia andaikan dengan orang hak yang ada sekeliling. Dia tak tahu macam mana ahli hadis membedakan riwayat, menapis, membedakan, membuat perbandingan bagi ungkapan dan teks sehingga nak buat kesimpulan. Tapi cerita hantuah tu dia terima pula. Hadis tu dia payah nak terima. Tak apa. Saya nak ceritanya ialah demikian Islam yang tuan-tuan warisi ini, yang kita warisi ini, bukan satu orang ustaz sandak di dinding. Nabi kita ni dia buat macam ni. Kita tanya macam mana ustaz, tak tahu. Tak tahulah. Tok guru saya mimpi. Dia tak boleh. Ini satu ilmu yang ada disiplin dia. Bagi mengetahui daripada mana hari pada Nabi buat, ia dilihat oleh sahabat, diriwayatkan tabi'in daripada sahabat, diriwayatkan tabi'in daripada tabi'in, diriwayatkan oleh rawi seterusnya dan rawi seterusnya sehingga sampai kepada pengumpul hadis. Dan kemudian orang yang mengambil hadis menilai bagi setiap perawi itu, bukan saja menilai kesalehannya, bukan dia semayang banyak, dahi dia hitam, dia solat banyak, sedekah banyak, tak. Dinukilkan oleh rawi mattasala sanaduhu binaqlin adlin thabit, yang dinakalkan oleh rawi yang adil dan dhabit, maksudnya keupayaan menjaga maklumat di sudut ingatannya, tulisannya terjaga, telah dibuktikan dia tak keliru pada akhir hayatnya, telah dibuktikan dia riwayat kepada berapa orang ambil daripada dia bunyi yang sama, anak murid yang belajar sama dengan dia, riwayat benda yang sama, tak orang lain dengar macam lain, dia cerita macam lain. Semua sudut itu diuji sehingga disimpulkan fulan berhak untuk meriwayatkan hadis. Kemudian itu pun masih ada lagi hadis yang bertikaikan, dibincangkan. Bila dia macam tadi, daripada.
Kenapa tak kata telah mengkhabarkan kepada kami, telah menghadiskan kepada kami? Sedangkan dia ada rekod, dia daripada orang lain rupanya dia tak jumpa. Dipertikaikan, dibincangkan. Kalau rawi itu masa umur dia 50 kuat ingat, tiba-tiba 70 anak-anak murid dia yang main zaman tu telah riwayatkan hadis dah berbeza dengan masa dia riwayat 50, dia tulis di situ ikhtalata bi akhir umrihi, dia telah keliru pada akhir umurnya. Maka hadis-hadis yang diambil pada akhir umurnya tidak dianggap sebagai kuat. Semua aspek itu. Kemudian dia riwayat masa dia musafir ataupun masa buku dia ada di tangan dia. Kemudian dia riwayat daripada orang Hijaz ataupun orang Syam. Semua aspek itu ahli hadis bahaskan. Menjadi kutub khanah yang besar. Sebab tu saya kata, kalau special brand masuk kursus hadis, pandai dah dalam nak menyiasat. Karena ahli hadis, hadis yang diriwayatkan 1400 tahun dulu, mereka masih trace berapa perkataan Nabi yang mana bukan perkataan Nabi di dalam rangkap yang sama. Of course, manusia sebagian apa-apa enjin, mesin ataupun metodologi memang mungkin terdedah kepada, bila kita apply mungkin ada silap, tapi prinsipnya betul. Apply tu mungkinlah kadang-kadang bila apply rawi ni kita sangka dia sahih, orang kata no dia tak sahih. Kalau kata, bahkan ahli hadis membincangkan rawi yang namanya sama, takut keliru. Kerana ada nama sama, hak seorang dhaif, hak seorang siqah. Arab nama sama, kan? Tu saya selalu kata, gelaran kunyah banyak sama. Ataci agama tu hak domain Malaysia ni, kan? Ada main Malaysia daripada dulu semua nama Abdul Rahman, hak Saudi. Cuba tengok, Abdul Rahman Atullah, Abdul Rahman Bulaihi, semua Abdul Rahman, semua Abdul Rahman. Nama sama, dan bin sama, rupanya gelaran berbeza. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, rawahu an-Nasa'i wa sahih Ibn Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Di dalam Al-Mustadrak, dah saya sebut Mustadrak tadi kan, hadis ini ada, tapi dia Ibn Hajar tak sebut Al-Hakim ni, tapi dia ada Al-Mustadrak. Mustadrak ni riwayat Al-Hakim. Maksudnya bila Al-Hakim bubuhlah Mustadrak, Al-Hakim menganggap semua hadis itu sahih yang ada dalam Mustadrak. Cumanya secara realitinya tidak semua sahih. Bahkan ada yang dhaif. Bahkan yang dihukum tersangat dhaif. Sebab itu disebut disahihkan oleh Al-Hakim wa aqarru Zahabi, dan diakui oleh Zahabi. Kerana Imam Zahabi datang cek balik, dia kata yang ni betul, yang ni tak sahih. Dia cek yang ni aku Al-Zahabi diam, tak mau komen. Sebab itu kadang-kadang kalau kita ikut, saya sebut pada pemimpin negara mana-mana saya jumpa, saya bukan anti konservatif, golongan konservatif agama yang mazhab tu orang keluar pada mazhab tu jadi teruk, tak boleh ubah qaul. Saya kata di dalam sejarah reform, pembaharuan dalam dunia ni, enjin reform, isi pembaharuan tak akan boleh berlaku jika ia diisi oleh konservatif. Tak akan berlaku. Dia boleh berlaku ada serban, menyanyi sikit boleh. Reform hendaklah dilakukan oleh golongan progresif yang mempunyai idea tentang sifat Islam yang berupaya menghadapi segala cabaran zaman. Rashid Ridha, Muhammad Abdu, Hatta Hamka, hatta di mana-mana saja, semua mereka bukan mazhab konservatif
yang kata tak boleh keluar mazhab, sebab keluar mazhab kita sesat, sebab itu tak jalan. Dia mesti orang yang mempunyai idea yang luas untuk melihat reform. Kalau siapa-siapa saja bab nak cakap pasal reform, nak reform negara, nak maki ke, nak madani ke, tapi kalau enjinnya konservatif, itu tidak pernah dibuktikan oleh sejarah akan berlaku reform. Enjin reform hendaklah progresif. Kalau setakat nak cerita Asy'ariyah Maturidiyah, nak cari siapa tak Asy'ariyah Maturidiyah, kita tak boleh pi kawan dengan dia. Itu tak payah. Kalau nak buktikan reform, buktikan wilayah persekutuan, negeri yang berkuasa padanya kerajaan persekutuan, itu direformkan. Ini Norman Ali Khan pun tak boleh, tokoh ni pun tak boleh, dulu siapa nak masuk ni pun tak boleh. Apa punya madani? Saya tahulah bukan kerajaan sekarang yang punca, tapi kena ubah siapa yang menguasai urusan agama dalam tempat-tempat yang seperti itu. Buktikan progresifnya kerajaan dengan bersedia menerima pelbagaian idea dalam sebuah negara yang diangkat sebagai civil society ataupun negara yang madani, yang kuat masyarakatnya. Ini kalau betul-betul nak buat reform lah. Aisyah radhiyallahu anha, balik hadis balik. Aisyah radhiyallahu anha kata, hadis ni riwayat Nasa'i dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Nasa'i orang macam rasa macam Nasi mendhaifkannya, tapi sebenarnya hadis ni sahih. Kata Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, salat dalam keadaan bersila. Dia terjemah apa tuan-tuan? Bersila. Mutarabbi'an ni bersila lah, tapi bukan bersila ni maksudnya tapak kaki kanan ada bawah paha kiri, tapak kaki kiri ada bawah paha kanan. Tapi kalau bersila ambil yang ni duduk atas paha, kaki kanan duduk atas paha ke apa, itu bukan kebiasaan bersila yang diamalkan. Hadis ni macam kita bersila lah. Bersila macam kita bersila elok-elok tu. Bersila. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dia melihat Nabi solat dalam keadaan bersila. Hadis ni tentu bukan dalam keadaan biasa, mestilah dalam ketika Nabi sakit ataupun Nabi solat duduk. Ada hadis tentang solat duduk, Nabi solat duduk. Ada hadis juga tentang Nabi suruh kita kalau solli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala al-jam. Semayang berdiri fa in lam tastati' fa qa'ida, kalau tak mampu kamu duduk. Tapi duduk macam mana tu tak pernah diceritakan di dalam hadis. Tak ada. Kecuali yang ada hanya satu hadis ni, dengan berbagai ulama di dalam menerima kekuatan riwayat ni ataupun tak. Dengan itu majoriti para ulama menyatakan kalau semayang duduk, yang terbaiknya duduk bersila pun boleh, duduk iftirash pun boleh, duduk tawarruk pun boleh. Tapi kebanyakan mereka menyatakan berdasarkan hadis ni duduk bersila paling baik. Kalau semayang duduk. Duduk bersila ni bila? Ketika mana kita tak boleh berdiri. Maksudnya ketika ganti kepada kita masa berdiri tu ialah bersila. Apabila kita nak rokok, kita rokok. Tapi apabila kita nak sujud dan duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud, hendaklah duduk iftirash macam biasalah. Pasal kita, melainkan kita tak mampu duduk iftirash. Tapi kalau kita mampu iftirash, kerana kita bersila, kerana mengganti ketika kita tak mampu semasa berdiri. Adapun semasa nak tasyahud, kalau kita mampu iftirash, duduk tasyahud,
duduk antara dua sujud, hendaklah kita duduklah kita mampu. Jadi tak bolehlah semasa dia bersila sampai ke sudah. Dia hanya bersila semasa menggantikan tempat dia berdiri. Ini maksudnya. Bagi tempat lain, dan itu membedakan juga antara dia berdiri, tempat berdiri dan tempat yang dia duduk tasyahud ataupun duduk antara dua sujud. Hadis ni menyebabkan sebagian para ulama memilih mengafdalkan, bukan tak boleh duduk, yang lain pun boleh, mengafdalkan bersila. Di kalangan para ulama, mereka kata yang afdal ialah duduk iftirash, duduk macam kita duduk tahiyat awal ataupun antara dua sujud itu, kerana kata mereka itulah duduk yang paling banyak ibadat di dalam ibadat. Khilaf di kalangan mereka, tetapi hadis ni adalah hadis yang menyokong untuk kita duduk secara bersila bagi mereka yang tidak mampu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut beberapa hal. Tuan-tuan bila tengok sifat kepada salat, tengok pada agama kita, dia ada ritual, ada pergerakan yang mana kita kadang-kadang kita tak tahu, kita follow Nabi SAW. Sebagian ulama kata, bertanya, kenapa bersila? Mereka dah ada hadis macam ni. Aisyah kata dia tengok Nabi bersila. Semua sebahagian mereka mengandaikan mungkin bersila tu lebih mudah lah kalau nak baca panjang-panjang. Kalau duduk macam antara dua sujud tu ataupun duduk tahiyat awal tu, mungkin sebagian orang lama-lama dia kebal. Tapi kalau bersila, mungkin kalau dia nak sembahyang panjang pun tidak menjadi masalah. Itu di atas andaian mereka sebut, mungkin juga itu salah satu sebabnya. Tapi sebabnya yang jelas ialah kenapa sebahagian mereka mengafdalkan bersila ini, mutarabbi'an ini, ialah kerana Nabi SAW diriwayatkan daripada baginda demikian. Agama demikian. Dalam hal ihwal ibadah, kita tengok Nabi buat, kita buat. Walaupun kadang-kala kita tak faham sebab dia. Itu dinamakan ritual, dinamakan cara ibadat. Dan agama lain juga demikian. Sebab itu amalan agama lain yang mempunyai simbolik kepada agama dia, tuang air ke, masak nasi ke, bakar api ke, kita tak boleh kata alah saja-saja syok-syok agama dia buat, dia niatlah kita saja buat. Tak boleh. Dia diharamkan kerana dia mempunyai perlambangan ibadah dia. Ini adalah ibadah kita. Dan kita tidak, ini kita nak kena fahamkan kepada rakyat Malaysia ini, kepada orang bukan Islam, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam juga. Don't worry, jangan takut. Baru ni di Perlis 2-3 hari lepas kita buat seminar fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Saya sebut dah, jangan takut. Orang Islam ni dia tak akan menyerang orang bukan Islam, menzalimi mereka, ganas pada mereka. Dia tak akan buat itu semua. Bukan kerana nak jaga keharmonian politik negara ini, nak jaga kita masyarakat majmuk, kerana agama tidak benarkan. Tak boleh. Nabi tak benarkan tiba-tiba tengok orang bukan Islam tak pasal-pasal pergi katok kepala dia. Tak boleh. Dia berniaga, kita pergi ambil barang dia, tak pasal-pasal. Tak boleh. Kita disuruh bermuamalat dengan baik. Saya sebut baru ni, hatta apabila Allah menyuruh Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kerana dia taghut, melampau, tagha, melampau. Katakanlah dia dengan perkataan yang baik, perkataan yang lunak. Mudah-mudahan dia takut, mudah-mudahan
dia ingat dan dia takut. Allah bagi tahu dah jahat ni, tapi ada cara berinteraksi. Tapi itu tidak menjadikan Musa menyatakan Firaun pun cara dia pun betul juga, cara kita pun betul juga. Dah. Takut. Cuma berinteraksi dengan cara yang baik. That's all. Kita tak mengiktiraf. Kufur tetap kufur. Sebab itu apabila Allah menyebut tentang para anbiya, Allah sebut supaya kita jelas. Allah sebut dalam surah Baqarah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Isa, Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membeda-bedakan seorang pun di kalangan nabi tu. Kami tak kata yang ni kami terima, yang ni kami tak terima, kami tak. Wa nahnu lahu muslimun, kami serah diri kepada Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, jika mereka beriman sama seperti kamu beriman, accept all the prophets, including the prophet of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, they are guided. Kalau mereka terima seperti mana kamu terima, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka lah orang yang berada dalam perpecahan. Kita kata kamu berada dalam perpecahan, kamu tak accept Nabi kami, tapi itu tak menghalang untuk kami berurusan dengan baik. Masalahnya apabila kita berfikir untuk berurusan dengan baik ini, di dalam surah Ali Imran sekali lagi Allah sebut, cuma dalam surah Ali Imran Allah mulakan qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat sehingga akhir. Kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Setelah Allah bagi tahu hal itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama tak diterima daripadanya. Setelah Allah buat kenyataan yang sama dengan kenyataan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang rugi. Itu keyakinan dan i'tiqad kami. Amalan kamu adalah sesat dan kufur, tapi kami berurusan dengan kamu dengan baik. Kami jumpa kamu sakit, kami tolong. Kamu kalau kami jadi doktor, kamu datang hospital, kami dengan begitu penuh ilmu profesional kami baiki kamu. Bahkan kami boleh jampi baca ayat Quran untuk minta kamu sembuh. Ada dalam hadis. Tapi kita diberikan mafhum yang lain. Kalau kita nak jaga perpaduan yang sebenar, kita kena pi raya dia, kena buat macam dia. Dia pun main raya kita, tak lama lagi mungkin kena sembahyang raya 2 rakaat juga, baru menunjukkan dia berpadu dengan kita. Kita pun kena pi juga. Kalau dia hengguk colok, kita pun kena buat. Kalau dia pakai benda-benda agama dia pun kita pakai. Kalau tidak, ini anti perpaduan. Ini tak ada kena mengena, itu agama dia. Ini agama kita. Yang kita disuruh bukan kalau kita tak buat apa cara agama tu berlaku perbalahan negara. Yang kita disuruh ialah menghormati hak, memberikan hak dia apabila kita bertugas, dia sebagai rakyat, kita sebagai rakyat. Menghormati, tolong menolong dalam perkara yang boleh kita tolong menolong antara satu sama lain. Tidak menzalimi dia, tidak menginayai dia. Itu yang lebih manusia perlukan. Kita tak mau satu orang main hari raya kita, dia main ketupat kita, dia buat, tapi hak kita dia tak benarkan. Kita tak mau.
pemimpin-pemimpin politik. Juga sama, kamu kena fahamkan mafhum ni. Kalau kamu dijemput untuk dipergi, kamu bagi tahu, saya sebagai pemimpin politik, saya boleh pergi untuk bagi ucapan umum, tapi saya tak boleh buat upacara agama. Tak apalah, polis bertugas, dia pergilah, ada upacara agama, bukan dia pergi buat upacara, dia nak jagalah kok siapa buat jenayah, kau nak kena tengok. Doktor boleh pergi tengok, kok ada orang jatuh sakit pingsan kau, walaupun dia dok tengah belarang agama, dia pingsan, boleh tak doktor Islam pergi bagi ubat? Boleh lah, itu profesional perubatan, bukan ritual ibadat. Pemimpin boleh tak pergi dalam konteks nak bagi nasihat, bagi panduan supaya hidup dalam negara ini berdisiplin, tak apalah, tak payahlah pergi buat upacara agama. Dan pihak pejabat, pemimpin politik mestilah memaklumkan kepada penganjur bahawasanya pemimpin kami ni orang Islam, dia tak boleh buat yang ni. Dia pergi berucap, tuan-tuan semua selamat, supaya tuan-tuan semua dalam keadaan aman, sejahtera, jaga perpaduan dalam negara ni, kami orang Islam hormati. Cakap dengan mulia, cukuplah sebagai pemimpin. Takkan you mau pemimpin tu pergi jadi agama you pula, you tahu dia bukan agama you. Misunderstanding kepada maksud perpaduan ataupun maksud bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Nah, interaksi saya nak kena pergi buat upacara dia. Kita hormat pada ibu bapa kita yang bukan Muslim. Kalau kita bawa Muslim, kita bawa dia pergi hospital, kita bagi dia sakit, kita jaga, kita bagi duit untuk makan dia. Itu cara wasahib huma fid dunya ma'rufa, berbuat baik pada mereka dalam urusan dunia. Bukan saya kerana mak saya ni dia nak sembah berhala, saya pun sembah dia nak. Itu agama tak suka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka bersungguh-sungguh supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berbuat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Islam dia datang memberikan kepahaman yang betul dan tindakan yang betul. Manusia dia nak ini semua decoration, hiasan, kosmetik yang tidak memberi apa-apa makna. Tapi Islam pergi kepada usul kebaikan manusia, hubungan yang baik. Bukan awak amal agama saya amal agama awak. Azan lah. Siapa ada soalan beliau, Mas?
Saya jawab beberapa soalan ni. Pertama, berhubung soalan di Perlis tidak diamalkan tahlil setelah kematian. Ini telah menghalang anak untuk berbuat baik kepada ibu bapa yang meninggal ataupun mayat yang meninggal. Apa penyelesaiannya? Ini juga adalah salah faham kita tentang konsep berbuat baik kepada ibu bapa yang telah meninggal ataupun siapa yang telah meninggal. Kebetulan saya pun baru ni ibu saya meninggal. Habis tu kalau tak buat tahlil, artinya kita tak buat apa. Mak kita mati, tak ada siapa nak tolong dia, kata diperlih. Orang yang kata begitu ternyata kerana terlalu lama dia ada buat kenduri arwah sehingga dia lupa hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana kita nak buat baik kepada orang yang telah meninggal? Jabatan Mufti kita sedang mencetak satu buku tentang panduan pengurusan jenazah daripada hari dia sakit mati sehingga dia meninggal dan apa patut kita buat. InsyaAllah akan diedarkan dengan sedang dalam proses untuk dikemas kini kan. Tapi saya dah tengok draft yang akhir dan insyaAllah rakyat Perlis lepas ni kalau siapa meninggal dia boleh tengok buku tu daripada mula. Kalau mati, mata buat macam mana, tangan tak macam mana, mata tu macam mana, lepas tu nak mandi, semua sampai habis. Sampai tanam mayat, sehingga lepas tu balik rumah nak buat apa. Cuma dah tanya, saya sebut beberapa hal. Apa benda yang pertama bila orang meninggal yang boleh kita buat? Yang siapa pun kalau buat, insya-Allah mayat dapat. Yang pertama apa? Doa. Ramai orang dia rasa dia duk ingat nak buat benda lain. Padahal doa confirm. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Doa, istighfar, minta supaya Tuhan ampun, ini confirm. Sepakat para ulama, ini adalah ajaran agama. Quran kata dalam surah Al-Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, selepas Muhajirin dan Ansar, kita kata Rabbana ghafir lana, wahai Tuhan ampunkanlah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunlah saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam iman. Jadi kita minta ampun pada orang yang terdahulu, minta ampun kat ibu kita, minta ampun kat ayah kita, minta ampun kepada orang yang kita sayang. Mereka dah tak perlu makan, minum. Mereka perlukan keampunan. Sebab itu dalam hadis Imam Ahmad kita lihat bagaimana ada hamba Allah yang tengok, dia tanya, "Anna hadha?" Mana semua ni pahala besar? Hadha istighfari waladika. Min istighfari wa. Ini adalah daripada istighfar anakmu kepadamu. Dia pun heran, banyak pula amalan aku. Dia kata bukan, ni Allah kata ni istighfar anak kau pada engkau. Besarnya istighfar. Kan? Kemudian termasuk dalam doa tu semayang jenazah lah masa kita semayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, apa Nabi kata? "Idza sallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu du'a." Apabila kamu salat kepada mayat, kamu ikhlaskan untuknya doa. Kadang ramai yang doa kan dia Allah nombor.
Takbir ketiga kedua tau ni. Yang tu dia ingat. Dia tak minta. Dia tak bersungguh. Sebab itu kita perlu orang yang, kalau kita mati, kita perlukan orang yang betul-betul minta ampun. Saya tak ada jasa kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan ada juga bayar mengaji kat saya kalau ada manfaat. Kalau saya mati, tuan-tuan kena solat jenazah dan doa untuk saya. Karena itu yang kita perlu. Fa akhlisu lahu du'a. Ikhlaskan untuknya doa. Lain apa lagi kita boleh buat? Kalau mak kita ada hutang haji, ayah kita ada hutang haji, saudara kita ada hutang haji, satu orang dia lambai, labbaika an Syubramah. Nabi kata man Syubramah? Dia haji, dia kata labbaik, dia nak niat haji tu, dia kata untuk Syubramah. Nabi kata Syubramah siapa? Sebagai riwayat kata akhi, sebagai riwayat kata qaribun li, saudaraku atau adik-beradik aku. Nabi tak hajat ta'an nafsi, kau dah haji untuk dirimu? Dia kata belum. Nabi tak hujji an nafsi summa an Syubramah, ataupun ij'al hadhihi li nafsika summa an Syubramah, summa hujji an Syubramah. Jadikan haji ini untuk dirimu, kemudian untuk Syubramah. Yang ni kita boleh. Dan wanita datang tanya tamak dia, Nabi tak haji anha, Nabi tak buat haji untuk dia. Boleh. Ataupun puasa, mak kita puasa tak habis, ayah kita puasa tak habis. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummi matat wa 'alaiha as-shaum. Wahai Rasulullah, ibu saya mati, dia ada tanggung puasa. Afa aqdihu laha anha? Afa aqdihu anha? Bolehkah aku qadakan untuk dia? Aku qadakan untuk mak aku. Nabi tak kata boleh. Nabi kata apa? Lau kana ala ummika dain akunta qadiyahu anha. Kalau mak kau ada apa? Ada hutang, adakah kau akan bayar hutang dia? Dia kata na'am. Ya, aku akan bayar hutang dia. Fadainullahu ahaqqu an yuqda. Hutang Allah lebih patut untuk kau bayar. Itu ada untuk kita buat. Apa lagi? Haji. Lagi apa lagi? Sedekah. Boleh sedekah untuk mak kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnu law takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Aku sangka jika dia dapat bercakap, nescaya dia akan bersedekah. Alaha ajrun la tasaddaqtu anha? Adakah baginya pahala jika aku sedekah untuk dia? Nabi kata na'am. Jadi kita boleh sedekah, bubuh RM10, boleh RM20, bubuh niat untuk mak kita. Banyak amalan boleh buat. Sebab orang tu kalau orang ada duit, yang paling jelas sekali apa dia? Tiap masa kita boleh buat apa? Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan dua ibu bapa aku. Allahumma ghafirli abi, Allahumma ghafirli ummi. Ya Allah, ampun ayahku, ampun makku. Tak kerti bahasa Arab. Ya Allah, ampunkan mak aku. Sujud lepas sembahyang tengah malam tasyahud, semua boleh untuk doa pada mereka agar Allah ampun. Kadang-kadang kita ni mungkin awal kita ingat, lama kita lupa. Tapi kalau betul, itulah yang boleh kita minta. Dan setiap waktu, dan dia menunggu istighfar kita untuk dia. Dalam hadis Nabi, mana Nabi sebut dalam riwayat Ahmad, ada orang yang tengok, Masya Allah, darjat dia diangkat dalam syurga. Min anna hadha, daripada mana benda ni? Dia kata hadha min istighfari waladika, daripada istighfar anakmu. Lagi apa lagi yang boleh buat? Ada bab yang ulama khilaf. Cuma majoriti ulama kata boleh sampai, iaitulah bacaan Al-Quran. Tapi bukan baca Quran kerana nak makan bihun.
Ataupun nasi kuning. Kita baca Quran, lepas kita baca Quran, kita kata, ya Allah, jika ada pahala, berilah pada ibuku ataupun makku atau ayahku. Jumhur ulama menyatakan jika Allah terima, sampailah pahala tu. Kalau Allah tak terima pun, pahala tu duduk ada kat kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata semua ibadat badaniah ni, baca Quran, salat, puasa, zikir, yang kita minta supaya Allah sampaikan kepada orang yang mati, boleh disampaikan. Macam mana dengan ibadat maliyah, duit yang kita bagi, sedekah, wakaf yang kita buat, kita wakaf untuk mak kita. Semua amalan ni banyak yang boleh. Mai satu orang kadang-kadang dia heran, dia perlih kesialan mati tak boleh buat apa lah. Hadis, amalan dalam hadis punya banyak, yang tahlil makan roti mayat juga yang orang cari. Tak apalah, soalan tu saya terima lah, tapi saja. Tak mengusik, tak dia kerja lah. Apakah setiap reformasi dalam agama membawa kepada kekacauan dan kesesatan? Contohnya asatizah yang menyatakan Imam Ghazali membawa pembaruan dalam agama tetapi ia sebenarnya sesat. Tuan-tuan, Al-Imam Ghazali rahimahullah, imam, alim, mujaddid dia. Dia membetulkan sebahagian daripada salah faham. Of course, kita insaf dalam hal ni. Imam Ghazali tidak sesat. Dia reformis, membawa pembaharuan, membetulkan sebahagian pahaman falsafah dan kesesatan batiniah dilawan oleh Imam Ghazali. Dan juga karyanya di dalam usul fiqh seperti Al-Mustasfa ialah karya yang besar, menyumbang kepada sumbangan kepada usul fiqh dalam agama, dalam ilmu maqasid juga. Kita puji dia, cumanya ada beberapa nuktah yang orang bincangkan sebelah sebahagian pahaman Al-Ghazali, pandangan dia. Ada yang tak bersetuju, bukan kita yang tak bersetuju, ada yang tak bersetuju. Sejak zaman kerajaan Andalus dulu, yang tak bersetuju. Ada zaman buku Al-Ghazali dibakar di Andalus, disebabkan beberapa isu, termasuk isu ruh dan seumpamanya. Tapi kita, Ibn Taymiyah kata Al-Ghazali alim besar. Ada beberapa isu di dalam hadis, hadis-hadis yang tak sahih ataupun yang terlalu dhaif, bahkan ada yang dikategorikan palsu, yang dimasukkan ke dalam ihya. Sebahagian mereka cuba mengangkat hadis itu, tapi tak boleh dinafikan banyak hadis-hadis yang lemah, yang sangat lemah, yang juga ada di dalam Ihya Ulumuddin. Itu. Tapi bukan menolak karya Al-Ghazali dan sumbangan dia yang besar. Pemikiran falsafahnya besar. Dia alim. Dia adalah merupakan genius di dalam Islam yang sukar ditandingi. Kelemahan pandangan telah disemak oleh para ulama. Mereka telah kritik sebahagian. An-Nawawi sendiri, Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dalam fatwa Al-Imam An-Nawawi kita lihat, dia juga mengkritik Al-Imam Ghazali tentang salat al-raghaib. Jangan kamu heran jika apa yang ada dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin, dia kata itu tidak sahih. Bahkan An-Nawawi begitu keras mengutuk orang yang membawa riwayat itu. Tapi tak apalah, sumbangan. Saya teringat satu orang, dan ini bukan hari ini kita sebut, 10-20 tahun dulu, boleh baca artikel kita konsisten memuji Imam Ghazali tetapi mengkritik pada beberapa nuktah yang ulama dulu kritik, khususnya tentang hadis. Bukan kita kritikan ulama. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam An-Nubala, dia menyebut wal Ghazaliyu alimul kabir, wa Ghazali alimun kabir, alim besar, walaysa min syartil alim alla yukhti. Bukanlah syarat orang alim untuk dia tak silap. Kemudian dia mengemukakan kesilapan-kesilapan. Itu kritikannya. Kita, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, imamun jalil. Ada orang hantar ke saya, dia kata dia kata ustaz, dia kata geng-geng tu duk kutu Imam Ghazali, kata bodoh, sesat. Dia punya geram, dia kata. Tapi dia buat kerja untuk dia nak buktikan, dia cari ceramah-ceramah saya, apa semua ustaz-ustaz kita ni. Dia kata dia tak jumpa pula. Dia jumpa, kita puji, cuma kita kritik.
Tu dia tanya heran, daripada mana benda ni? Saya kata, hang pergi tanya Ustaz hang lah. Ini adalah masalah golongan agama. Apabila mereka berbeza, mereka tak insaf, mereka berbohong. Macam orang kata, puak-puak tu kata Imam Syafi'i bodoh. Dia pun cari, budak-budak muda sekarang ni, alhamdulillah sebagian nak cari tak mana bodoh ni. Tak ada pula. Semua sebut Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i. Dia kata, lepas tu jumpa Ustaz dia. Tak ada pun dia puji ya. Ada, cuma dia tak menghabakkan ceramah. Sama-sama dia ada berkutu. Punya mangkak. Dia punya nak kata juga. Orang buat cerita kartun kan. Anak kambing. Serigala nak makan anak kambing. Lepas tu anak kambing tu duduk tepi kolam ayak. Pasal apa nak makan aku? Dia kata sebab hang telah mencemarkan ayak ni. Dia kata aku tak minum lagi pun. Dia kata tahun lepas hang cemarkan ayak ni. Tahun lepas aku tak lahir lagi. Tak. Bapa hang dulu cemarkan. Macam tu lah. Kaki ni buat fitnah, tapi alhamdulillah dia heran pasal apa ramai juga orang ikut sunnah ni. Kita dah habaq, kita dah bohong macam-macam dah ni. Pembohongan. Hari pertama, hari kedua ada orang semangat, tapi bila orang cek, benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Panjang lah kita. Ada mesyuarat pula ni. Sebelum kita mesyuarat, kita ada satu benda. Kita buat mesyuarat agung tahun ni lah. Pertama, tuan-tuan, dahulu kita ada buat kutipan untuk masjid ni, untuk mikrofon ni, untuk sound system ni, pembesar suara ni. Pembesar suara ni masih lagi duk test. Sebagai orang dia buat terkejut, dia duk habaq kata depa ni pembesar suara ni penyeleweng apa. Ni semua JKR-nya. Makna apa? Kod dia habaq, kod kita pergi ambil projek ke, pergi bagi kat kawan kita ke apa, ni JKR-nya. Makna. Okey. Dulu kita collect ada RM41,958 10 sen. Masih ada di tabung kita. Duit ni dah ada kat kita. Kita bercadang untuk buat satu projek lain. Pasal sound system kita dah ada dah. Dah dapat, kita dapat daripada pihak JKR. Bila kita dapat, kita ingin ambil duit ni untuk buat satu benda lagi yang Masjid Alwi perlukan. Iaitulah untuk tandas wanita. Tandas wanita tak bermakna elok kita nak buat. Jadi kepada sesiapa yang menyumbang kepada PA sistem ni, itu kalau dia redha, kira kita akan guna duit ni. Kalau dia tak redha, dia mai habaq balik kat kita, berapa banyak dia sumbang, kita berkira baliklah nak bagi kat dia. Kalau ada bukti lah, jangan dia habaq 40,000 tu saya punya lah. Jangan buat mangkang macam tu. Pasal yang ni ramai orang bagi. Tapi saya mencadangkan tuan-tuan, samalah juga. Yang ni pun kita buat tandas juga untuk kegunaan masjid juga. Melainkan tuan-tuan rasa tak puas hati, ada resip tuan-tuan bagi dulu, tuan-tuan nak tukar balik, tutup. Okey, itu satu hal. Kemudian untuk orang di luar Perlis dan dalam Perlis juga, tabung dana pembangunan Masjid Alwi, tuan-tuan boleh tengok ada cek yang kita ni, boleh QR duit now atau QR Taib Pay, tuan-tuan boleh bayar untuk menyumbang ke arah pembangunan Masjid Alwi ni. Terima kasih banyak malam ni, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak yang menyumbang makanan. Tuan-tuan ada makanan lebih yang lain ni, nasi pun ada lebih. Saya tahu kerana penat mendengar kuliah ni, kan tak tahu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua akan dapat dirahmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.